Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi cantik lah gambar kat Instagram. Ada filter kot. Jumpa lagi kita di live. Actually malam ni saya tak berapa confident, sure atau nak on ke tidak. Sebabnya baru pindah rumah. Semalam baru siap pindah. Angkat barang lah. Istilah pindah ni dia luas konsep dia. Bukan setakat kemas, angkat barang. Semalam settle angkat barang lah. Actually yang mengambil masa lama untuk pindah ni, dia packing dia kan. Kita dah duduk, kehidupan kita tu kadang kita tak sedar mana yang kita boleh ambil, letak dan nak angkat tu. Dia macam-macam konfigurasi, macam-macam urusan lah berkaitan dengan benda tu. Tapi alhamdulillah semalam yang settle yang bab mengangkatnya. Sebelum tu lagi huru-hara ialah bab packing. Packing. Nasib baik kotak yang dulu masa saya pindah dulu masih ada, elok lagi sesuai kotak yang lama. Tapi kotak is just half of the story. Separuh daripada cerita berpindah ni, cerita pada packing. Yang kaca kena bungkus elok, kena letak, and then kena tanda. Jangan lupa bila kita pack tu, bila kita tutup, semua kotak nampak macam serupa. So kena tanda. Dah tanda pun yang dia tak ingat, tanda letak kat mana macam-macam. Jadi pindah ni cerita dia panjang. Tapi dia always start dengan tanda dalam kalender mana hari pindah. So kita work backwards, pandai-pandai lah. Dan nak jadikan cerita juga minggu lepas, maybe ada yang tahu, maybe ada yang boleh teka kenapa saya cancelkan sembang ni, sesi live saya ni. Sebab macam mana orang lain juga kat Malaysia, sooner or later kita akan kena COVID. So saya satu keluarga kena COVID minggu lepas. Mula-mula anak saya positif, dia ada batuk-batuk sikit. So my wife cakap, isteri saya cakap, bang jom test, entah-entah kan, entah-entah. So test positif, orang lain masa tu masih negatif. Simptom pun tak ada. Jadi saya macam confident tak kena kot. So dia asing duduk bilik atas. Esoknya my wife pula kena positif. Esoknya lagi satu, saya pula positif dengan anak lagi seorang. So empat satu rumah positif semua. Alhamdulillah, simptom memang ada simptom, tapi manageable lah. Dia macam demam, tak demam, sakit tekak, macam tu lah. Kami alhamdulillah 4 orang tak demam, cuma sakit tekak, batuk macam tu lah. So kami duduk dalam rumah. Rupanya kena COVID ni, yang teruknya, rupanya sebab tak boleh keluar rumah. Itu paling teruk sekali. Bukanlah nak kita menidakkan kesan COVID, ada orang lagi turun dan sebagainya. Alhamdulillah, efek yang kena pada saya dan keluarga tak adalah teruk sangat, manageable lah. Sakit tekak, cumanya itulah, kalau nak kongsi yang stres ni sebab tak boleh keluar rumah. Itu yang paling stres rupanya. Rupanya hari-hari kita report kat MySejahtera. Report mana yang mampu lah. Boleh ukur suhu, letaklah suhu. Boleh ukur heart rate, letaklah heart rate. Kalau tak boleh, letak NA. Untuk siapa yang tak pernah kena COVID lagi, ni saya kongsi lah. So yang penting kita report. Dan yang penting kalau simptom kita bertambah buruk, kita tahu mana nak pergilah. Terus pergi ke CAC yang berhampiran. Cari senarai CAC yang berhampiran, pergi. Jangan pakai redah pergi hospital. Hospital macam-macam lagi dia nak urus. So cari ke mana CAC terdekat. Pastikan kita bawa semua perkara yang perlu dibawa lah. Tapi alhamdulillah kalau simptom tu setakat kategori 2A, kategori 2A masih boleh duduk rumah. Just isolasi saja, jangan keluar rumah, dan tak perlulah pergi hospital, dan kita menambah beban petugas Barisan Harapan di hospital. Kita pun tahu kes makin bertambah, kes positif, tapi alhamdulillah dengan peratus rakyat Malaysia yang divaksin juga tinggi. Jadi kesan dia mungkin juga membantu ke arah mengurangkan simptom yang teruk lah di kalangan
penduduk Malaysia. Macam itulah. Saya nak ambil kesempatan juga kalau nak cakap pasal sembuh, saya rasanya dah sembuh lah. Cumanya COVID ni dia masih ada kesan sampai sekarang. Saya tak tahu lah sebab COVID ke atau sebab lain ke, sebab dah tua ke, macam-macam lah. Dia macam sakit tekak tu dah hilang, tapi cuma ada sikit rasa short of breath, rasa tak cukup nafas, macam tu. Dia bukan sampai macam teruk, sampai macam tak boleh buat kerja, tapi dia rasa macam tak selesa, macam tu. So pada siapa yang belum ada COVID atau belum pernah kena atau nak rasa bersedia ke macam mana, ni antara pengalaman saya lah, yang saya rasa simptom yang agak ringan, agak ringan walaupun dah habis, dia masih ada sedikit kesan lah, sedikit kesan. Dan suka juga saya nak kongsi, alang-alang dah kena COVID bukanlah nak mendoakan siapa yang boleh dapat tu dapat, tapi cumanya sekali lagi saya nak ingatkan, mungkin masih ada yang belum dapat. Kalau ada vaksin tu, kita dah kebal daripada COVID. Bukan vaksin ni sekadar ikhtiar kita untuk kita tidak menularkan lagi benda tu, supaya kita kurang risiko untuk benda tu menular kepada orang lain. Sebab virus ni ada kat mana-mana dah sekarang. Tak boleh nak cakap jaga macam mana pun takkan kena. Of course kena, sakit, sihat dan sebagainya tu urusan Allah yang Maha Esa. Tapi usaha kita tu pun kita usaha, cumanya kita jangan salah anggap, jangan salah konsep. Ikhtiar kita tu sampai menidakkan kekuasaan atau qada dan qadar lah. Kalau nak kena memang kena. Dan vaksin tu pun usaha kita untuk kena jelas, usaha kita untuk mengurangkan risiko orang lain dapat yang lebih teruk. Sebab kita tak tahu kita ni ada ke tak ada, dan kita pun tak tahu kalau kita ni menjangkitkan kepada orang yang ada risiko yang lebih buruk nanti jadi. Jadi vaksin tu ke arah itu, untuk kita sama-sama berusaha untuk mengurangkan keadaan supaya dia lebih terkawal. Dia mungkin awal-awal dulu masa kita belum faham sangat tentang COVID, kita mengharapkan vaksin tu datang supaya kita kebal. Sebab sebelum ni untuk penyakit lain, virus lain dululah kita jadi kebal. Kita ada konsep herd immunity. Tapi untuk COVID ni dia memang lain. Dia virus baru yang kita sama-sama belajar. Dan setakat ni apa yang penyelidikan, research menunjukkan, inilah yang kita tahu. Kita dah ada vaksin, yes. Vaksin ni pula dibangunkan antara yang paling cepat dalam sejarah manusia. Tak sampai setahun kita dah ada vaksin. Itu pun kalau baca sejarah dia, kebetulan orang yang untuk first vaksin Pfizer tu, dia orang memang work on the technology sebelum tu lagi. Kebetulan. Itu ikut ceritanya lah. Jadi apa saya nak cakap? Saya nak cakap dia berkait dengan topik malam ni sikit, iaitu berkait mengenai topik perubahan, change, perubahan, sesuatu yang takkan kita boleh lari daripada change. Cumanya apa yang kita boleh buat ialah kita kena nak melawan perubahan tu, kita kena terus buat apa yang kita buat sekarang. Nampak macam berlawan, tapi itulah dia. Nanti saya kupas sikit lagi. Tak nak cakap pasal COVID ni tadi. Okey, vaksin. Betulkan balik pemahaman kita tentang vaksin. Vaksin ni semua orang kena ambil supaya kita sama-sama boleh ambil peranan untuk kita mengurangkan keterukan impact COVID ni. Sebab kita pun dah nampak tahun lepas, terutamanya awal tahun, tengah tahun saya rasa pun, bila kes kita tinggi 20,000 satu hari, sampai keadaan hampir teruk, hampir lumpuh di hospital-hospital. Sebab keadaan masa tu dengan vaksin yang kita masih awal-awal tahun kita belum dapat vaksin lagi. Start bulan 2, bulan 3 baru kita roll out vaksin. Ingat lagi tahun lepas, bila kita dah makin ramai orang dapat, alhamdulillah keadaan makin terkawal sikit. So kita nak teruskan keadaan tu. So kalau research menunjukkan perlu ambil booster, kita ambil lah booster. Nak pada yang berbeza pendapat tu, ini bukan ruangnya untuk saya kongsi atau berdiskusi tentang benda tu. Kita boleh cakap benda tu di lain masa lah. Tapi jawapan pendek dia ialah berlaku adil lah bila kita nak memberi pendapat. Itu je. Berlaku adil maksudnya dalam semua perkara lah. Semua perkara. Sebab vaksin ni penyelidikan sains.
Dan kalau kita tak percaya dengan penyelidikan sains, banyak lagi perkara lain dalam hidup kita pun berdasarkan penyelidikan sains. Jadi kalau kita terima yang itu, kenapa tak terima yang ini? Itu je jawapan pendek saya. Okey. Okey, topik malam ni berkaitan tentang perubahan lah, sebab saya pun baru siap pindah rumah tadi, saya ada mention. So perubahan, change. Saya ada satu ayat ni, rupa-rupanya tadi saya baru google, rupanya ayat ni dicakap oleh seorang ahli falsafah Greek, Yunani, yang lama dulu, sebelum Socrates lagi. Nama dia Heraclitus. Ni sejarah sikit lah. Pada siapa yang rajin bolehlah google. The only thing that is constant in life is change. Change is the only constant in life. Maksud dia ialah dalam hidup ni, benda yang tetap, yang kekal tu adalah perubahan. Maknanya berubah ni something yang normal. Benda berubah, kita tukar kerja, habis kerja, pindah rumah, habis belajar lagi, kan? Bukan lagi senang, lagi susah pula, kan? UM akan ada lagi satu konvo, bukan lagi satu konvo, baru-baru ni kita ada konvo dalam bulan apa itu, bulan 10-11. Sekarang bulan 3, bulan depan ni akan ada lagi satu konvo untuk Geladuan tahun 2021. So banyaklah tadi orang yang dah ambil baju, jubah, convocation, bergambar dan sebagainya. So itu pun satu lagi fasa perubahan. Habis belajar, konvo, happy-happy, lepas tu kita kerja dan sebagainya. Perubahan. Saya ada follow seorang bekas student saya di college kedua lah. Kerja, engineer, Bangladesh. Bangladesh. Muda-muda dah belajar kat overseas. Belajar pula, kerja kat overseas. Bangladesh waktu. Tapi gambar-gambar dia cantik-cantik lah. Kita bayangkan Bangladesh ni kadang-kadang apalah cantik Bangladesh. Tapi gambar-gambar dia semua cantik. Dia pergi pantai, dia pergi makan dan sebagainya lah. Siapa yang tahu, kenal lah. Boleh follow saya untuk follow dia. But anyway, perubahan. Topik dia perubahan. Walaupun siapa kita, kecil, besar, tua, muda, sihat, tak sihat, kaya, miskin, semua akan berubah. Jadi bila benda tu tetap akan berlaku, apa patut kita buat? Apa patut kita buat? Sekarang benda tetap berlaku, kan? So kalau tanya saya nak kongsi ni ialah baju saya baju pink hari ni sebab pindah rumah. Saya nak cek warna merah. Patutnya malam ni warna merah, tapi tak jumpa baju warna merah. Ini salah satu komplikasi lah orang pindah. Pada siapa yang baru pindah atau nak pindah atau dah pindah akan tahu. Antara benda yang pertama, awal-awal jadi dalam seminggu dua ni lah, kita tak tahu kat mana benda-benda kita. Baju kita rasa confident dah dalam kotak ni tak ada. Tak ada. Saya cek baju merah, saya tak jumpa. Tapi tak apalah, baju pink dekat-dekat lah. Merah hati, pink. Benda yang memang akan terjadi, perubahan. So nak buat macam mana? Kita layan je. Dr. Adi cakap senang. Dr. Adi tak tahu dia buat kita guana. Tiba-tiba keluar pula bahasa orang kampung saya. Benda berubah. Waalaikumsalam Hati. Hati pun student saya buat master. Bukan dengan saya lah, sebab dia budak seni. Saya seni apa pun tak ada. Dia banyak bantu saya dalam Instagram YM Research. Baru-baru ni pun dia pun positif. Dia positif dulu sebelum saya. So dia positif, saya positif, so sama-sama lah positif. Anyway, for yang lain yang belum positif atau kekalkan SOP, social distancing, sama-sama bantu untuk kita tidak memburukkan lagi keadaan lah. Okay, benda yang berubah. So saya dah cakap tadi, dalam hidup ni wajib berubah. Memang tak boleh lari benda yang berubah ni. Kita kerja ke, kita belajar ke, relationship ke, berubah. So nak macam mana? Kita layan. Kalau benda tu susah, benda tu uncomfortable, lagi bagus. Sebab ada juga saya baca tu, one of the, salah satu ciri orang yang berjaya ni, dia sentiasa meletakkan diri dia dalam keadaan yang tak selesa. Dia, istilah orang lain juga, keluar daripada comfort zone lah. Itu istilah yang biasa, tapi saya tak nak guna sebab istilah tu agak susah kita nak terangkan. Keluar daripada zone selesa, macam mana? Susah nak cakap tu. Tapi satu cara lagi yang saya suka terangkan ialah sentiasa rasa
tak selesa. Lebih kurang lah. Tapi ni pada saya, untuk saya lah, saya lebih senang nak faham benda tu. Kalau kita rasa, alah, kena pindah pula kan, leceh. Itulah tempat kita patut berada. Boleh faham tak? Nampak macam lawan kan, macam tak ada kena-kena. Tapi itulah dia. Cuba tengok balik. Pada siapa yang masih muda, maybe baru habis belajar dan sebagainya. Cuba ingat balik zaman-zaman kita, masa-masa yang kita definekan sebagai struggle tu. Kat mana kita struggle? Oh dulu, mungkin lah untuk student-student saya yang masih muda lagi. Oh aku struggle SPM dulu doh. Struggle doh kan. Budak zaman sekarang cakap bahasa lain sikit kan. Struggle doh, aku repeat doh, aku buat form 6 doh. Kan. Cuba tengok balik. Kalau kita tak struggle SPM, kalau kita tak buat form 6, contoh lah contoh. Saya bukan nak cakap buat form 6 tu alternatif yang kurang baik, second class, bukan. Tapi itu something yang orang rasa berat nak buat Kalau salah betulkan Tapi kalau kita tak buat form 6 tu, adakah kita berada kat tempat kita sekarang? Tempat yang kita rasa, alhamdulillah aku ada something nak tunjuk. Contoh kan. Katalah kita tak struggle masa SPM dulu. Aku tak dapat straight A kan. Aku rasa aku boleh dapat straight A dulu lah kan. Tapi tak dapat. Tapi kalau kita, sebab kita tak dapat straight A tu lah kita ada dekat sini sekarang. Nampak tak? So bila kita tak selesa, kita akan selalunya cuba sedaya upaya untuk kita settle balik benda tu. Faham tak? Bila kita goyang kan, kita cuba usaha keras sikit untuk kita kurangkan goyang tu. Macam tu lah. Saya cuba bayangkan benda yang mudah nak explain. Sebab bila kita selesa, kita dah stabil, kita takkan goyang-goyang, betul tak? Sebab kita tak selesa. So, kalau tanya saya, lebih baik untuk kita target ke arah yang tak selesa tu. Sebab bila kita tak selesa, goyang banyak, kita pun akan goyang untuk kurangkan kegoyangan yang banyak tu. Macam tu. Sebab bila kita duduk diam-diam, kita tak ke mana. Ni satu lagi fakta hidup yang saya nak share. Kalau kita tak buat apa-apa, kita tak pergi mana-mana. If you do nothing, you get nothing. Logik ke? Logik. Kan? So, kalau tak buat apa-apa, tak dapat apa-apa, so kenalah buat something. Betul tak? Tapi nak buat apa? Nak buat apa tu, kita akan jadi jam bila kita nak buat, tak tahu nak buat apa. Sebab maksudnya kita tengah selesa lah. Macam saya cakap analogi goyang-goyang tadi. Bila kita dah stabil, diam je. Orang cakap, Dr. Adik cakap, kalau tak buat apa-apa, tak jadi apa-apa. Tapi nak buat apa Dr. Adik? Memanglah kau tak tahu nak buat apa sebab kau tengah selesa. Kan? So, tip saya ialah cuba cari benda yang tak menyelesakan tu. Apa benda? Apa benda? Kadang-kadang hidup ni punyalah adil kan. Tuhan tu adil. Dia akan bagi kita tip-tip untuk jadi, atau tanda-tanda untuk jadi tak selesa tu. Kadang dia bagi idea. Kadang-kadang memang benda tu datang kan. Kita jangan lari. Kita hadap benda tu. Dan kalau betul benda tu berbentuk ujian, dia bukan facts of life, maknanya fakta hidup, benda yang memang tak boleh kita kawal. Banjir, gempa bumi, mana boleh kawal. Tapi benda lain benda tu. Katalah kita berhenti kerja, COVID, kita tak ada kerja pula, company bungkus. Itu benda yang jadikan kita tak selesa. So kita kena handle. Jangan kita lari pula. Lari. Lari tu maksudnya kita lari pada masalah lah. Benda tu datang, kita lari, kita elak. Nanti dululah. Nanti dulu ni pun satu taktik biasa lah. Yang bila kita berhadapan dengan masalah, kita selalu procrastinate. Kita selalu apa istilah cakap Melayu dia? Kita melengah-lengahkan benda tu. Nantilah. Dia macam ni. Untuk yang melengah-lengah ni pun saya boleh buat satu sesi khas untuk benda tu. Kita cakap pasal benda tu je, procrastinate. Tapi untuk jawapan pendek dia, saya kalau boleh share satu benda logiknya, kita tak boleh buat semua benda kan. Betul tak? So memang kita akan lengahkan sesuatu. Betul. Tapi
kenapa kita selalu procrastinate benda yang kita sendiri rasa penting. Nanti saya boleh share tip macam mana kita nak kurangkan rasa procrastination ni. Sebab logiknya memang kita procrastinate all the time. Kita memang melengah semua benda pun sebab kita tak boleh nak buat semua benda dalam masa yang sama, betul tak? Tapi ada masanya kadang-kadang kita rasa, alah aku patut buat benda tu lah, kenapa aku tak buat teruknya aku ni kan, teruknya buang masa lah kan. Benda lah dengar live Dr. Adil, kalau aku masak pun bagus. Dengar live ni kan kenyang pun kan. Nah, Dr. Adil cakap benda sama je lah, dengar 5 minit sama lah, tak apa lah. Tapi faktanya kita memang akan lengahkan sesuatu dalam saat kita ni. Cumanya kita sebenarnya boleh procrastinate secara lebih kreatif, macam tu. Saya akan share beberapa tip lah dalam sesi yang lain bukan hari ni. Cuma malam ni topik dia lah topik perubahan. Saya nak cakap perubahan tu normal, perubahan tu fitrah. Kalau something tak berubah, maknanya apa yang salah, apa yang tak berapa betul. Kalau life tu, kalau kehidupan tu fitrahnya berubah, so kita dah kata benda tu betul. So kalau perubahan tu tak berlaku, so something wrong kat mana? Sebab life tak berubah, okey kita terima. So bila kita rasa kita tak berubah, yang something wrong kat mana? Kat kita lah. Sebab kita yang tak berubah, nampak tak? So kalau kita rasa macam tak ada benda nak buat lah, betul tak? Tak betul tu, tak betul. So sama ada kita cari benda nak buat, atau sebenarnya kita tengah melengahkan benda yang patut kita buat. Nampak tak? Berapa kali saya nak ulang, nampak tak ni? Tapi saya suka cakap macam tu. Kalau siapa yang perasan bila bersembang saya suka cakap macam tu. Nampak tak? Sebab pada saya ada rasa tanggungjawab untuk pastikan apa yang orang dengar tu faham apa yang saya cuba sampaikan. Sebab saya rasa rugi kalau kita bersembang, cakap, orang yang dengar kita tu tak faham apa kita cakap. Rugi. Sebab kita mungkin tak jumpa lagi orang tu. Deep kan? Kita mungkin tak jumpa lagi orang tu. So saya sebboleh mungkin, siapa yang kenal saya lah, kalau jumpa dengan saya, kadang-kadang saya cakap benda yang sama je. Mula-mula kita start dengan apa jadi kat saya, update sikit. Tapi ujung-ujung akan balik kepada saya nak sampaikan sesuatu, pesan something. Sebab saya tak tahu, mungkin kita tak jumpa dah dengan orang tu lepas ni. Bunyi maybe agak deep, sentap sikit lah kan. Tapi even orang yang berjaya pun selalu ingatkan kita, yang saya baca tu lah, ibaratkan setiap pertemuan tu sebagai pertemuan yang terakhir. Sebab dia kata memang betul, logiknya macam tu. So kalau ada masa, kalau kita rasa seseorang tu penting dalam hidup kita, adakan masa untuk orang tu. Tak kisahlah ahli keluarga ke, kawan ke, girlfriend ke, boyfriend ke. Kalau rasa individu tu penting, kita adakan masa untuk seseorang tu. Sebab masa dia sama je kan. Tiap-tiap hari ada 86,400 saat tiap-tiap hari. Ke 84,600 saat. Macam tu lah lebih kurang. Darabkan je lah 60 minit dalam 60 saat kali 24 jam. Dapatlah jawapan dia berapa saat setiap hari. Cakap pasal masa ni kan, tu pun satu lagi topik lah. Saya suka cakap pasal masa ni. Menarik masa ni sebab siapa cakap dengan saya itu atau benda saya baca, masa ni tak saya tak nak cakap pasal masa itu emas, bukan. Nak cakap masa ni is the only variable yang menjadikan kita berbeza dengan version kita sendiri sebelum ni. Masa je. Dan kita always ada masa. Itu yang menarik tu. Sebab perubahan yang kita nak tengok tu sebenarnya dah ada dalam diri kita. Sebab kita dah tahu dah kita nak berubah jadi apa. Cumanya kita salah faham atau kita tak dibiasakan dengan konsep masa ni. Kita always ada masa sebenarnya. Okay, saya bagi tip yang mudah. Kalau katalah somebody out there rasa nak buat, tengah berkila-kila, aku ni nak buat PhD ke tidak Aku nak buat PhD ke tidak Tanya orang dulu lah. Tanya Dr. Adib dulu lah.
Saya tak tahu kenapa, tapi ramai juga student tanya saya nak buat PhD ke, nak kerja ke dulu ke. Dia suka tanya Dr. Adib, tak tahu kenapa. Macam lah Dr. Adib tahu semua benda kan, tapi tak apalah. Dia macam ni, jawapan pendek saya ialah, okey, dalam kita berkira-kira ni, ialah baguslah sebab keputusan ni tentang masa depan, yes. Tapi cakap tentang masa depan ni, masa depan ni pun masa juga. 4 tahun kalau engineering mungkin 5 tahun, 4-5 tahun. 4-5 tahun ni akan berlalu. Kalau kita tak buat master PhD pun, berlalu juga. So, apa kata kita redah je dalam masa 5 tahun ada PhD. Contoh untuk orang yang tengah berkira-kira ni. Bukan untuk orang yang tak pernah terfikir pasal PhD, bukan. Ini saya nak bagi satu option kepada mereka yang tengah berkira-kira. Aku nak kerja dulu ke aku dah ada master ni. Aku nak kerja dulu ke aku nak sambung terus PhD. Jawapan dia tak ada siapa tahu. Okey, kalau kita terima tak ada siapa yang tahu, apa jawapan yang paling betul? Jawapan yang paling betul adalah yang ada pada diri kita. Kita nak apa? Selalunya orang yang banyak atau masih tertanya-tanya ni, dia tak passionate enough. They don't want it enough for it to make a decision. Itu je. You don't want it bad enough to make a decision. Kalau kita masih berkira-kira, sebenarnya kita tak perlu pun benda tu. Kalau betul-betul perlu, kita dah make a decision. Sebab apa? Dalam masa 4 tahun atau 5 tahun, katalah extend sikit, kita tetap, masa tu akan tetap berlalu. 4 tahun, kalau kita masih terfikir, tak ada juga PhD. Tapi kalau kita buat sekarang, dalam masa 4 tahun, dah ada PhD. Nak buat apa lepas tu? Mana dia tahu? Ikut awak lah. Nampak tak? Hidup ni satu, perubahan tu fitrah, akan berubah. Masa akan berjalan. Dan jawapan yang betul, yang paling betul untuk hidup kita, ada pada kita. Boom. Main belum tak? Saya masa mula-mula faham hari tu, bila yang saya faham benda ni, adalah few years back. Saya a bit mind blown lah. Sebab selalunya benda-benda macam ni dapat masa saya jogging seorang-seorang. Ada siapa yang tahu saya kadang-kadang jogging, bukan kadang-kadang, lebih pada kadang-kadang. Jogging memang seorang-seorang. Saya tak suka jogging dengan orang. Sebab saya tak tahulah, saya macam tak suka orang tunggu saya tunggu orang. Macam tu lah. So, saya pakai kasut, saya lari. Macam tu lah. So, kadang-kadang masa sesi berlari seorang-seorang ni lah saya terfikir benda-benda macam ni kan. So, kalau perubahan tu fitrah, semua benda berubah. So, kalau kita dah tak berubah, maknanya yang salah tu kita lah. Ada something yang tak kena kat situ. Sebab hidup ni fitrah dia berubah. Tak kira lah berubah jadi baik, buruk, lebih baik, lebih buruk. Baik atau buruk ni atas kita juga. Kita yang ukur. Kita ni lebih berjaya ke, kurang berjaya ke, itu kita yang ukur. Kita yang cakap pada diri kita. Tapi saya nak balik pada yang lebih basic pada tu, which is perubahan. Kalau tak berubah, something wrong dengan kita. Itu yang saya nak kongsi malam ni. So, kalau ada sesuatu berubah dan kita tengah layan dan kita tengah rasa susah hati, kita risau, betul lah tu. Anda berada di tempat yang betul. Nampak tak? Dia kontra sikit. Tapi sebenarnya, cuba fikir balik. Kalau perubahan tu fitrah, memang berlaku, dan kita pun ikut perubahan tu, tapi dalam masa kita ikut tu, ialah hati kita bolak-balik, banyak pertanyaan, risau. Tapi betul lah tu. Memang otak kita disuruh proses keputusan apa kita nak buat lepas ni, macam mana, apa yang terbaik. Kadang-kadang kita dah tercakap, terdecide something, tapi there's always a way untuk minta maaf, untuk buat semula dan sebagainya. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Marah, lepas tu kita fikir balik, tak patut aku marah tadi, minta maaf, kita buat balik, tak ada masalah. Selagi kita berubah. Nampak tak? Berubah tadi tu. Berubah. Dan kalau membabitkan janji, contohnya, dan perubahan tu buatkan kita tak selesa. Nak buat ke tak buat? Alamak, tapi aku dah janji ni, buat je lah. Buat. Buat. Tip saya, buat.
Macam malam ni, saya tak adalah janji saya nak buat live ni pada siapa-siapa. Tapi itulah, saya dah cakap pada awal lagi, live ni lebih pada saya. Untuk saya, untuk berlatih terus bercakap sebab saya tak nak stop bercakap. Dan juga untuk saya ada bridge atau ada platform untuk saya communicate dengan orang lain. Orang yang saya kenal, orang saya tak kenal, tak tahulah. Saya tak kisah. Saya pun tengok juga kadang-kadang saya punya view ni ada entah apa benda saya cakap episod yang mana view dia tinggi. Ada tu sikit je. Saya tak tahu apa benda yang algoritma Instagram ni buat. Tapi itulah, kalau saya boleh communicate dengan orang lain, itu yang saya nak. Jadi ini sebenarnya sesi live ni lebih pada janji saya kepada diri saya sendiri. And that's why saya buat juga malam ni walaupun baru nak settle down ke rumah baru. Ruang tamu masih bersepah lagi tadi. Kesian juga kawan rumah saya maybe nak tolong lagi. Tapi sebab ni janji pada diri saya ambil sikit masa malam ni untuk saya settlekan benda ni, janji saya. Dan juga esok sebenarnya saya ada janji lagi satu. Saya dah setuju untuk bagi talk, tapi online sajalah, webinar kepada, kalau tak silap, pada pelajar-pelajar daripada Jepun dan Indonesia. Cakap sikit mengenai biomedical engineering dalam pandemik lah. Kurang macam tu lah. Kalau ada recorded version, kalau saya dibenarkan untuk kongsi, saya akan kongsikan lah kepada orang lain. And I'm thinking of saya nak kongsi mengenai inovasi peranan jurutera di dalam pandemik atau future global disasters nantilah. Kalau rasa-rasa berminat nak dengar apa saya nak menceceh esok, kalau ada recorded version saya akan kongsi. Kalau tak ada, maybe saya akan cakap pasal benda tu dalam salah satu sesi live saya lah. Sebab saya pun nak didik juga orang lain mengenai konsep copyright. Copyright. Sebab ni program jemputan orang lain, so copyright ni kepada organizer. Saya tak boleh suka-suka ambil video tu, copy, upload ke YouTube, kongsi kat WhatsApp, tak boleh. Kita kena faham konsep copyright. So saya nak didik orang lain tentang konsep tu jugalah. So, tapi content presenter tu datang pada saya. So, kalau saya tak boleh ambil recorded version tu, saya akan cerita balik cerita tu kat tempat lain. Itu boleh, tak ada masalah. Okey, dah 9.30, itu saja order saya. Kalau ni saya cuma nak kongsi yang perubahan ni memang tetap berlaku dan dalam hidup yang normal. Hidup tak normal dia, tak ada masalah ni, tak ada perubahan ni. Orang gila, mana ada perubahan dalam otak dia? Dia rasa okey je, high je kan. So, kalau tak berubah atau kita sendiri rasa tak berubah, something wrong dengan kita. Kita sebenarnya yang selesa sangat duduk kat situ. Relax lah, tak ada benda semua ni kan. Something wrong dengan kita. So, kalau kita rasa nak berjaya atau nak berubah daripada nak jadi orang yang lebih baik atau lebih apa-apalah, whatever is your definition, itu saya dah kongsi tentang definisi kejayaan kan. You kena berubah. Kena berubah. Baru-baru ni banjir. Bukan baru, hari tu lah hujung tahun ni. Banjir. Kita tak pernah tolong orang kan. Tak pernah tolong bersihkan rumah orang. Tapi tiba-tiba ada kawan ajak. Kita pun rasa, boleh lah, jom. Berubah. Nampak tak? Saya pasti benda-benda macam tu akan create a better version of you. Lebih rasa kesian dengan orang lain dan nak buat perubahan pada hidup orang lain. Contohnya. Itu contoh yang mudah. Bagus, teruskan. Benda-benda macam tu lah. Kita mesti ada rasa nak berubah. Tak kisahlah macam mana. Kalau tak ada sangat idea, buat benda yang kita rasa tak selesa tu. Bos dah minta benda ni sebulan dah aku tak buat-buat kan. Buatlah benda tu. Benda tu lah yang akan bawa kita ke benda yang lebih baik nanti. Saya confident. Macam tu sekali Dr. Adik confident kan. Itulah. Dah 9.30. Cukup dulu hari ni, tak boleh banyak-banyak. Kita jumpa lagi minggu depan. Okay. Pada orang lain, stay safe, stay healthy. Yang penting, kita bantu sesama kita untuk tidak memburukkan lagi keadaan pandemik ni. Pandemik ni. Kita jangan burukkan keadaan. Jangan kita burukkan lagi keadaan di hospital untuk mereka membantu menyelamatkan mereka yang mungkin memerlukan lebih lagi perhatian, mereka yang ada comorbidity dan sebagainya. So kita yang lebih sihat, yang dah double boost, dah double vax, dah boosted ni,
kita jaga juga, teruskan supaya kita tak memburukkan lagi keadaan. Kalau dah positif duduk rumah diam-diam, order lah food panda ke apa benda, walaupun tak sedap, walaupun apa semua, kita makan lah, kita layankan. So jaga diri, jaga kesihatan, jaga mereka yang tersayang. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi minggu depan. Stop sini dan stop sini.